Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rosli, berasal daripada Melaka. Salam pengenalan daripada saya dalam rancangan positif. Pada minggu ini kita akan berbicara tentang tajuk lubuk rezeki. Jika difikirkan lubuk rezeki, rezeki ada di mana-mana. Jika kita membeli barang di Malaysia, kita terfikir dari mana datangnya semua barangan-barangan hasil perniagaan yang terjual di Malaysia. Sebenarnya pada minggu ini saya akan membawa anda pergi ke Guangzhou, China untuk menunjukkan bagaimana cara untuk memborong barangan di sini. Pada 2009, saya bersama ahli keluarga dan rakan hadir ke sini untuk mencari barang niaga. Dari situ tercetusnya ilham untuk membuat satu trip khusus untuk peniaga. Sebab perjalanan kita mungkin agak berkejap-kejap. Masa paling penting. Orang keliling memang kita dapat macam tak pandang. Tapi dia sebenarnya dia dah tengok kita, dia dah dia baru tahu. So dia pergi ke satu kawasan yang sempit, duit orang tu hilang. Pada awal kedatangan saya di Guangzhou, bermacam-macam pengalaman yang saya hadapi. Salah satunya kita perlu mencari tempat-tempat memborong sendiri, di mana pada ketika itu tiada lagi kemudahan seperti sekarang. Contohnya aplikasi-aplikasi di smartphone yang mudah untuk kita cari tempat memborong. Jadi pada ketika itu saya sendiri pergi ke setiap kawasan untuk melihat sendiri apa produk yang ada di setiap kawasan tersebut. Saya telah memperkenalkan satu modul yang dipanggil Survival Mode. Dari situ Survival Mode dia banyak mengetengahkan cara penggunaan public transport. Public transport di mana kita boleh guna teksi, kita boleh guna kenderaan-kenderaan awam seperti van, kemudian iaitu LRT mereka ataupun dipanggil Guangzhou Metro. Kelebihan menggunakan public transport ini sangat diperlukan kepada sesiapa yang ingin datang memborong, kerana kita boleh bergerak sendiri dan mengikut masa kita sendiri. Jadi dari situ kita juga ada ajar tentang macam mana tawar-menawar dengan supplier, membuat pembelian dengan supplier tanpa kita fasih berbahasa Mandarin. Salah satu masalah yang biasanya orang datang ke sini hadapi adalah berkenaan bahasa. Di mana setiap kali kita hadir ke sesuatu kawasan, kita akan cakap dalam bahasa ayam dan itik. Kita cakap, dia tak faham, dia cakap, kita tak faham. Biasanya benda tu yang selalu berlaku. Tapi dalam program saya juga ajar macam mana kita nak bercakap bahasa yang paling ringkas supaya pembelian itu mudah dilakukan. Selain itu, masalah yang sering mereka hadapi ketika datang di sini adalah hilang fokus. Mana taknya, bila datang sini je tengok macam-macam barang yang ada kat sini. Contoh, mereka nak beli barang beg untuk berniaga. Tapi bila pergi ke tempat pakaian, mereka dah habis duit dah. Jadi, pentingnya untuk kita study apa barang yang kita nak beli sebelum kita datang kat sini. Supaya buat research, produk research tentang harga di Malaysia dapat berapa, harga di sini dapat berapa. Saya ada pengalaman yang untuk dikongsikan. Saya pernah membawa seorang peserta di mana sebelum peserta tu memborong, saya telah tegur supaya fokus pada barangan yang dia nak cari. Jadi pada hari pertama, biasanya kita akan jalan-jalan dahulu di setiap kawasan borong. Pada hari pertama, kita pergi kawasan yang dipanggil Plaza Wanling. Di Plaza Wanling ni ada menjual barangan aksesori rumah, contohnya cadar, perabot, perhiasan rumah dan alatan permainan. Jadi saya dah berpesan kepada peserta ini, saya cakap dengan dia, tolong fokus dan jangan buang duit banyak di Wanling. Jadi dia kata, okey, jangan risau, saya akan fokus dan saya takkan membeli banyak di sini. Saya tinggalkan dia selama 2 jam. Kemudian saya datang balik. Saya tanya dia, tadi pergi ke mana? Selama 2 jam dia hanya berjalan hanya 10 meter dan telah menghabiskan duit sebanyak RM10,000. Jadi dari situ kita nampak, kita sebelum datang sini kita kena tanam betul-betul dalam hati supaya fokus dan jangan hilang fokus ketika nampak barang. Selain itu, saya juga pernah menghadapi satu pengalaman di mana saya pernah membawa ada seorang peserta ni, dia nak mencari toys. Kalau yang dah pernah tahu, yang pernah pergi kawasan toys ni, kita bila masuk je bangunan tu memang terlalu rambang mata. Jadi peserta ni, saya dah kata dengan dia, tuan,
pukul 6 balik hotel. Jangan leka. Pada malam hari tu, kita makan ramai-ramai. Jadi waktu makan malam tu, saya tengok ada seorang tak cukup. Ni mesti tuan tadi ni, mungkin dia terlalu syok untuk borong. Jadi saya call dia. Saya call, dapat. Saya tanya dia, "Tuan, kenapa tak balik lagi?" Dia kata, "Minta maaf, saya tak perasan dah kena balik." Saya tanya dia, "Kedai tak tutup ke?" Dia cakap kat saya, "Tuan, kedai tu tunggu sampai dia selesai habis borong." Jadi dari situ saya cakap, "Tuan, tolong balik." Semua peserta dah risaukan tuan. Jadi kemudian dia balik. Dia balik tu, saya cakap dengan dia, "Tuan, kat sini walau macam mana pun, dia tutup pukul 10 ke, dia tutup pukul 11 ke, tanamkan dalam hati tu. Balik sebab besok masih ada." Jadi saya ada banyak lagi tips, pengalaman yang saya nak kongsikan. Jadi, jumpa selepas ini. Okey, temui lagi dalam program positif. Mungkin ada yang di luar sana bertanyakan tentang pelbagai persoalan, apakah barang yang ada di Guangzhou ini. Barang yang ada kat sini, kain, pakaian kanak-kanak, handbag, kasut, seluar dan berbagai-bagai lagi. Jadi, mungkin ada juga yang bertanyakan, kenapa perlu datang ke Guangzhou ini? Di sini sebenarnya terlalu banyak desain-desain baru yang latest dari pasaran dunia yang boleh kita jumpa di sini. Contoh, kalau kita pergi ke pusat memborong di Kuala Lumpur, akan ditunjukkan hanya beberapa desain dan warna sahaja di sana. Tapi di sini, kita daripada yang 10 tu, di sini kita boleh jumpa lebih kurang 50 atau 100 desain. Desain-desain yang kita jumpa di sini memberi kelebihan kepada perniagaan kita untuk berdaya saing dalam perniagaan di Malaysia. Misalnya kain. Plaza borong kain di sini, kalau kita boleh ukur, lebih kurang satu bandar Kuala Lumpur. Bayangkan dengan kawasan yang sebesar itu, kita boleh dapat banyak desain-desain baru, warna-warna baru yang tak kita jumpa dekat KL. Jadi, saya ada pengalaman juga yang peserta saya share. Dia kata kalau dia pergi ke KL, dia tak jumpa desain dengan warna ni. Dan dia juga cakap, pembekal di sini menawarkan untuk dia mengeluarkan desain sendiri. Tapi dia mengikut kuantiti yang dia nak order lah. Baru pengeluar tersebut dapat keluarkan desain dia. Jadi dari sini saya nak tekankan kat sini terlalu banyak desain yang boleh menjadikan kelebihan di atas perniagaan kita jika kita datang di sini. Selain itu, apabila kita datang di sini, kita juga terdedah dengan banyak pendedahan bisnes. Contohnya, apabila kita datang sini, kita nak mencari kasut, tapi kita dapat juga tengok bisnes-bisnes lain yang belum dibuat di Malaysia. Dari situ kita dapat idea, bisnes ini boleh kita buka di Malaysia. Maksudnya, di sini kita pun boleh mencari idea-idea baru untuk kita buat bisnes di Malaysia. Kemudian berkenaan dengan idea konsep. Sebab kat sini kita boleh tiru je konsep yang ada di sini dan kita paste je, kita buat je di Malaysia. Sebab di sini boleh dikatakan setiap plaza borong lebih kurang ada 1000 peniaga. Dan 1000 peniaga ni mempunyai 1000 produk sendiri. Jadi kita boleh tiru je daripada barangan dia, maksudnya kita ambil barang dia, kemudian kita tiru sahaja konsep dia dan kita berniaga di Malaysia. Kemudian kita hadir kat sini, kita juga boleh mengembangkan lagi perniagaan kita. Contohnya kita berniaga secara retail. Kita juga boleh menjadi supplier. Misalnya, saya ada seorang peserta yang mengikuti program saya pada tahun 2010. Dia pada awalnya, dia ini adalah peniaga daripada Uptown. Dia berkata dengan saya, dia kata dia nak jadi peniaga untuk barangan beg. Jadi dia mengikuti program kami pada 2010 dan sampai sekarang dia still lagi mengikut program yang kita buat, program trip. Jadi saya tergerak hati untuk bertanya kepada dia. Saya cakap dengan dia, "Tuan, dulu pada tahun 2010 tuan bawa berapa ribu dan sekarang jadi berapa ribu?" Lalu dia pun bercerita kat saya. Dia kata pada awal dia datang ke sini, dia hanya membawa RM10,000 untuk dijadikan modal untuk perniagaan.
Dan sekarang pada tahun 2017 dia datang lagi dekat Guangzhou. Maksudnya setiap tahun dia hanya datang lebih kurang 2-3 kali untuk cari barang perniagaan dia. Dan sekarang dia kata modal sekali datang tu bernilai 180,000. Jadi dari situ kita nampak jika kita konsisten menjaga reputasi bisnes ataupun menjaga perancangan bisnes, kita boleh mengembangkan lagi bisnes kita. Dan sekarang ini peserta saya itu telah menjadi satu supplier yang besar di beberapa plaza borong yang berada di Kuala Lumpur. Selain itu, kenapa saya galakkan para peniaga datang ke Guangzhou? Salah satu faktor besarnya adalah berkenaan dengan harga. Kita boleh dapatkan harga yang jauh lebih murah daripada Malaysia. Banyak persoalan yang mengatakan kenapa barang di Guangzhou ini murah. Salah satu faktornya adalah bilangan penduduk yang berada di Guangzhou ini adalah seramai bilangan penduduk yang berada di Malaysia. Jadi maksudnya di sini mereka sangat struggle untuk mencari sumber pendapatan. Oleh disebabkan itu, menjadikan gaji pekerja di sini murah. Jadi, apabila gaji murah, menjadikan kos setiap barangan itu rendah. Disebabkan itu, kita boleh ambil barang di sini dan dijual di Malaysia. Walaupun di sini ada kos penghantaran, tapi kos penghantaran tu still boleh cover untuk kita jual barang ini di Malaysia. Bayangkan betapa murahnya barang di sini. Saya ada pengalaman sendiri ketika itu saya membeli sepasang suit. Suit yang saya berkenan ini, kalau di KL, harganya lebih kurang RM1,000 untuk tempahan. Itu pun mengambil masa lebih kurang sebulan atau 2 bulan untuk siap. Tapi di sini, hanya sekadar memilih, harganya hanyalah RM200. Tuan-puan bayangkan betapa murah. Itu pun saya hanya beli sepasang. Belum lagi saya beli banyak. Kalau saya beli banyak, mungkin harganya boleh jatuh sehingga RM80 sepasang. Jadi dari situ kita boleh tahu betapa murahnya barang di sini. Selain itu, pengalaman-pengalaman lain peserta saya sendiri. Peserta saya ini pernah hadir di sini untuk membeli barangan gadget. Barangan gadget, contoh barangan gadget adalah aksesori handphone, casing, wire dan sebagainya. Peserta ini memaklum kepada saya, di sini barang kita boleh dapat harga casing tersebut hanyalah RM2 dan kita boleh dijual di Malaysia dengan harga lebih kurang RM15. Jadi dari situ kita boleh kira peratusan keuntungan daripada hasil jualan yang kita beli di sini melebihi 500%. Maksudnya saya galakkan anda semua datang sendiri di sini dan tengok sendiri harga dan serta kualiti barang yang ada di sini. Ramai juga yang mengatakan barangan di sini kualitinya agak rendah, tapi kualiti itu merupakan satu pilihan. Kita boleh memilih harga mengikut daripada kualiti yang kita nak. Di sini tak seperti di Malaysia. Kalau kita tengokkan dekat Malaysia, satu building atau satu bangunan, pusat membeli belah, ada berbagai-bagai barangan. Tapi di sini, setiap barangan tersebut, dia dikategorikan mengikut kawasan. Contoh, kawasan kasut dekat kawasan lain, kawasan baju dekat kawasan lain. Jadi mereka ini, setiap kawasan ini jauh. Dan kita akan share macam mana cara kita nak pergi dari satu kawasan ke satu kawasan. Dan di setiap kawasan ni pula mempunyai building yang mengikut kualiti. Satu building ni kualiti dia rendah, satu building ini kualiti dia agak bagus. Banyak lagi pengalaman dan tips yang saya nak kongsikan selepas ini. Anda semua mesti nak tahu kan? Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Hai, bertemu lagi dalam Positif. Untuk kali ini, saya akan sharekan beberapa tips mudah untuk kita datang ke Guangzhou ini. Pertama sekali, sebelum datang ke sini, kita hendaklah menyemak senarai-senarai tempat-tempat borong yang boleh kita datang di sini. Antaranya kita boleh semak contoh di Google ataupun kita boleh bertanya kepada kawan-kawan yang pernah ada pengalaman untuk hadir ke sini. Kemudian, sebelum datang ke sini, kita perlu untuk membuat penukaran duit. Kerana di Guangzhou tidak ada satu kawasan yang boleh untuk kita menukar duit. Dan sekiranya kita tukar duit di sini, kita akan selalu dapat wang palsu. Sepanjang pengalaman saya, terlalu ramai yang tertipu dengan duit palsu.
Jadi sebab itu saya tekankan sebelum pergi tukar duit di Malaysia. Kemudian untuk membawa duit di sini, dia ada had minimum dia. Contohnya maksimum kita boleh bawa datang ke sini hanyalah 30,000 yuan. Jadi untuk masuk ke sini kita hendaklah asingkan 10 ataupun 5 supaya senang apabila kita nak membayar, kita tak adalah keluarkan duit tu seketul berjumlah 30,000. Sebab berdasarkan pengalaman saya, ramai yang sering alpa atau leka ketika membuat pembayaran. Contoh ketika nak membeli sesuatu barang, mereka tanpa rasa ragu-ragu keluarkan seketul duit 30,000 dan membayar. Dalam masa yang sama, mereka tidak perasan ada beberapa orang sedang memerhatikan tingkah laku dia sedang mengeluarkan duit. Oleh itu, kita kena siap asingkan 1,000 ataupun 5,000 supaya kecil, supaya kuantiti itu kecil, supaya mudah untuk kita membuat pembayaran. Okey, tips seterusnya adalah berkenaan dengan bahasa. Seperti kita sedia maklum, di China ini mereka menggunakan bahasa Mandarin. Di Malaysia, Chinese Malaysia menggunakan bahasa Cantonese. Jadi, dua bahasa ni sebenarnya adalah agak berbeza. Tak semua yang datang ke sini boleh bercakap bahasa Mandarin. Oleh itu, saya cadangkan sebelum pergi, kita siap sedia dengan words-words, perkataan-perkataan biasa yang kita gunakan semasa untuk membuat pembelian. Contoh, perkataan how much. How much tu maksudnya kalau dalam bahasa Cina, dao sheng. Maksudnya berapa. Jadi, sama ada jika kita tidak boleh menghafal words tersebut, kita print ataupun kita simpan di dalam handphone siap-siap supaya apabila kita nak buat pembelian, kita just tunjuk je perkataan tu dan mereka akan faham. Jadi untuk yang tidak boleh berbahasa Inggeris ataupun berbahasa Cina, jangan risau sebab di sini mereka hanya menggunakan simple English. Jadi tak perlu kita terlalu risau tentang perbezaan bahasa ini. Sekiranya kita nak mencari produk barangan kita, contohlah kita nak cari kain. Sebab kain ni kawasan dia terlalu besar yang macam yang saya katakan tadi. Jadi kita hendaklah membawa sampel. Contoh kalau kita nak cari kain cotton, sebab kain cotton ni berbagai-bagai jenis cotton yang kita nak cari. Dia berbeza mengikut warna, kualiti dia berbeza mengikut warna. Jadi kita perlu bawa sampel daripada Malaysia supaya di sini kita just tunjuk dekat satu supplier, kita tanya dia kat mana boleh dapat kain tersebut. Nanti kemungkinan besar mereka ni akan membantu kita untuk mencari barangan yang kita nak cari tu. Itu kalau kain. Kain maksudnya kita kena bawa sampel. Sekiranya barangan tu terlalu besar, contoh macam perabot, kita just perlu bawa gambar. Gambar saja supaya kita sampai ke satu kawasan borong, kita just tunjuk, kemudian mereka akan kata sama ada barang tu ada ataupun tak ada. Okey, satu lagi yang penting adalah berkaitan dengan perjalanan kita di Bandar Guangzhou ini. Dia kalau ikut betul, perjalanan yang paling mudah adalah menggunakan teksi. Tetapi jika kita nak gunakan teksi, kita perlu ada kad kawasan ataupun nama kawasan. Contoh disebabkan kita tidak boleh berbahasa Mandarin, kita hanya perlu print ataupun mempunyai kad kawasan tersebut. Jadi maksudnya, sekiranya kita pergi ke tempat borong, pastikan kita mengambil setiap kad di setiap kawasan ataupun di setiap building tersebut. Supaya mudah, andai kata kita nak pergi ke kawasan ini, kita just tunjuk kad kepada teksi, kemudian teksi akan terus membawa kita ke kawasan yang lain. Selain daripada menggunakan teksi, kita juga boleh menggunakan metro ataupun di Malaysia dipanggil LRT lah. Sini dipanggil Guangzhou Metro. Okey, tips yang paling penting sebenarnya jika para penonton untuk datang ke sini untuk memborong. Tips dia adalah kita perlu menyediakan shipping company untuk kita hantar setiap barang yang kita borong ke Malaysia. Kadang-kadang ramai yang beranggapan kita perlu ambil kuantiti yang besar untuk shipping. Sebenarnya tak. Kalau even sekotak pun kalau kita beli, kita boleh buat penghantaran di Malaysia. Tuan-puan jangan risau. Kos shipping penghantaran daripada Guangzhou ke Malaysia tak adalah sebahal mana. Dan kita tidak perlu mengambil sampai satu kontena, tak perlu. Jadi kita just, kalau satu kotak pun, kita boleh buat penghantaran ke Malaysia. Jadi kadang-kadang bila berkata tentang soal shipping ni, ramai yang risau. Ramai yang kata takut barang tak sampai, takut barang hilang. Semuanya adalah mitos semata-mata untuk membuatkan kita rasa tak nak datang ke China. Oleh itu, saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat mengubah persepsi anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang borong di Guangzhou.
Dan sekiranya anda tahu cara untuk mengembangkan atau memulakan perniagaan anda, lubuk rezeki itu ada di mana-mana. Tapi semuanya terpulang kepada anda. Segala, semua sempurna, indah ciptaan segala darinya. Subhanallah, Subhanallah, kasih-Mu Allah. Subhanallah, 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 kasih-Mu Allah. Subhanallah, tahu jalannya kamu, tahu jalanmu kita, semua setara, tiada beza sama manusia. Terima kasih kerananya menyatukan kita semua.